digitally. Baik, terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Radio amatur mampu berfungsi sebagai media mempromosikan sektor pelancongan negeri menerusi kelab-kelab radio amatur seluruh dunia. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Haji Masidi Haji Manjun berkata, tren menjadikan radio amatur sebagai hobi kini semakin mendapat tempat dan sambutan di seluruh dunia. Radio amatur bukan sahaja dapat menghubungkan mereka pada bila-bila masa, malah mampu menjadi medium menonjolkan dan memperkenalkan Malaysia, khususnya Sabah. Datuk Masidi berkata demikian dalam ucapannya ketika menyertai aktiviti kemasyarakatan Sabah Highlander Amateur Radio Club di Ranau. Datuk Masidi turut mengumumkan kelulusan peruntukan RM32,100 kepada kelab tersebut bagi pembelian alat bagi kegunaan kelab. Beliau berharap hobi seumpama itu dapat memberi sumbangan besar kepada negeri Sabah dalam mempromosi sektor pelancongan selain membantu sistem perhubungan ketika kecemasan. Sementara itu, ketika ditemui media pada lawatan santai ke Taman Tugu 100 Tahun Pekan Ranau, Datuk Masidi berkata, Taman Tugu tersebut bakal menjadi pusat jualan dan pemasaran hasil kraf tangan dan cendekenangan Sabah, khususnya kepada pelancong dalam dan luar negeri. Katanya, usaha menaik taraf beberapa infrastruktur seperti pentas dan bumbung bagi kemudahan peniaga dan aktiviti riadah dilakukan di taman tersebut sedang dilaksanakan. Taman ini juga merupakan pelengkap kepada penubuhan Muzium Tamadun dan Warisan Etnik Dusun Ranau di Pekan Ranau yang akan dibina tidak lama lagi. Muzium yang melibatkan peruntukan RM2.6 juta itu dilaksanakan secara berfasa dan bakal menjadi mercu tanda baharu daerah Ranau. Ikan si buntal sungai, ikan laga-laga siam, bunga ros batik Thailand dan tenunan baju tradisi antara jualan dan produk yang boleh didapati di tapak tamu tradisi Putatan dengan cerita dan keunikannya sendiri. Tidak ketinggalan produk makanan basah dan kering, keperluan asas dan harian sehingga hasil kraf tangan tempatan kesemuanya menjadi tumpuan para pengunjung tegar, pelancong maupun mereka yang pertama kali singgah ke tamu ini. Malah ada antara produk yang hanya boleh didapati di tamu-tamu tradisi dengan harga jauh lebih murah dan berpatutan. Di tamu tradisi Putatan yang diadakan setiap Sabtu dan Ahad ini, peniaga yang ditemui sentiasa peta dalam mempromosikan produk masing-masing. Mereka juga bersyukur dan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana dibenarkan untuk kembali ke tapak tamu asal sekaligus meningkatkan kembali kadar pendapatan mereka berbanding di tapak sementara sebelum ini. Selling fighting fish from Thailand, and I breed it myself. I mean, this is something like actually for a decor. Actually, this is actually a house decor. Tapi yang bagus dari Thailand lah, dia batik merah hitam, merah pink. Kalau yang sini, yang banyak pun dari Ranau lah yang ada. Merah hitam. Ya, itu jenis kawin. Dia spesies bonsai lah. Memang jarang ada lah, susah juga mau dapat. Sebab kalau kami selalu pancing, kalau pakai tangsi mungkin akan putus lah. Kalau dia sangat menarik lah kalau orang tengok. Lagi kalau malam, dia punya color itu kan macam berlampu. Yang dulu sana itu kan sangat teruk lah. Kalau dulu sana ayah, kau jual macam 200 trekan, baru sikit saja kau jual. Panas lagi, pukul 3 sudah balik. Kalau di sini oke lah, sana panas pun tiada. Berapa sengsara sana. Yang sekarang ini memang, of course memang bagus lah. Yang dulu punya itu, dorang memang sediakan satu tempat saja tapak, tapi macam tidak berapa, dia punya kemudahan tidak seberapa lah berbanding yang dulu. Bagi anda yang mengunjungi Pekan Putatan pada hari Sabtu atau Ahad, jangan lupa singgah di tamu ini yang menjanjikan pelbagai barangan dan makanan untuk dibawa pulang. Kerajaan sentiasa menyokong pelaksanaan program yang bersifat informasi dan patriotik yang dapat memberikan input berguna kepada masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Sebatik Datuk Abdul Muiz Picho berkata,
Inisiatif penganjuran program seumpama itu sudah pasti memberi ruang kepada rakyat untuk mengetahui pelbagai dasar kerajaan serta isu semasa yang berlaku di dalam dan luar negara. Tambahan pula ia disokong oleh pelbagai agensi kerajaan dan sektor swasta. Beliau berucap pada program Negaraku Komuniti 1 Malaysia di Padang Perbandaran Tawau. Bagaimanapun katanya dalam usaha kerajaan untuk menyampaikan input positif bagi membangunkan minda rakyat, masih banyak pihak yang tidak bertanggungjawab yang sentiasa berusaha untuk melumpuhkan usaha murni kerajaan dengan pelbagai dakwah, fitnah dan memutarbelitkan fakta. Justru sebagai rakyat yang cintakan negara, adalah penting untuk memastikan agar maklumat yang diterima adalah sahih sebelum menyebarkannya kepada orang lain, lebih-lebih lagi menerusi media sosial. Tampaknya setiap dasar yang diperkenalkan dan dilaksanakan kerajaan adalah untuk memberi kebaikan dan kesejahteraan rakyat pelbagai kaum dan agama di negara ini. Pada majlis ini pelbagai acara diadakan, antaranya pameran daripada jabatan dan agensi kerajaan, persembahan seni mempertahankan diri, demonstrasi kecemasan dan program radio di lokasi Tawau FM. Cepat, selesa dan murah itu antara persepsi yang dapat digambarkan terhadap operasi tren baru iaitu Railbus yang dibekalkan kepada Jabatan Kereta Api Negeri Sabah JKNS. Ia beroperasi sekali perjalanan setiap hari iaitu jam 1.30 petang membabitkan laluan stesen Tanjung Aru Beaufort. Kru RTM yang berpeluang menaiki sendiri kereta api berwajah baharu dengan ciri-ciri moden dan canggih ini telah memberi kelainan serta pengalaman menarik terutama kepada penumpang yang sudah menaiki serta menggunakan kemudahan kereta api sebagai rutin hidup. Yang pasti, usaha JKNS yang menterjemah evolusi dan transformasinya ternyata berada pada landasan betul untuk membawa perubahan membabitkan pengangkutan awam yang telah lama berbakti dalam masyarakat bandar dan luar bandar menerusi perkhidmatan kereta api. Sudah terang lagi disuluh. Ternyata usaha berterusan serta komitmen JKNS ini diterima positif rakyat, khususnya masyarakat pedalaman yang sebelum ini kerap menggunakan kereta api sebagai pengangkutan penting untuk ke tempat kerja, menghantar anak-anak ke sekolah, selain membawa hasil-hasil pertanian ke kawasan pekan-pekan berhampiran. Anak-anak pergi sekolah pun senang, bah. Kalau pagi itu kan susah, jam jalan. So bagi kami ni, biasalah orang susah ni pendapatan ni. Itu sajalah kemudahan yang kalau boleh tambah tu gerapak lagi lah. Yang baru sekarang kami guna. Kalau yang lama tu macam sesak sikit lah. Yang ini selesa sikit keadaannya. Pengangkutan awam yang alternatif lah. Untuk yang orang-orang susah, sederhana. Lagipun banyak perumahan di kawasan-kawasan yang orang bilang susah mau dijangkau dengan bas. Jadi kita boleh gunakan inilah kereta api sebagai salah satu alternatif kita lah. Lagipun tambangnya murah, keadaannya selesa. Lagipun kereta api negeri Sabah ni dia banyak improve sekarang. Dia cepat sedikit lah berbanding kalau kita guna kereta ataupun bas lah. Dari mana sih? Atau dari Tanjung Aru ke Beaufort. Dan Beaufort balik ke Tanjung Aru lah. Kalau kita ikut bus, kadang-kadang sasak, traffic jam. Nah, jadi ini kadang-kadang selamat juga lah. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Pairin Kitingan turut menyatakan bilangan penumpang yang menggunakan pengangkutan rel pada tahun lalu melebihi 494,000 orang dengan 6,170 perjalanan. Tan Sri Pairin menambah dalam perancangan jangka panjang, JKNS sedang menjalankan kajian bagi perkhidmatan rel ke utara dan timur negeri ini iaitu bagi laluan Kudat di utara dan Sandakan di timur. Buat masa ini, JKNS sedang mengenal pasti peralatan komunikasi moden yang sesuai untuk digunakan pada masa akan datang sekaligus meningkatkan tahap keselamatan landasan sedia ada sepanjang 134 km dari Tanjung Aru ke Tenem. Pengurus besar JKNS Melvin V. Majangga pula memberitahu 6 unit diesel pelbagai DMU dengan kapasiti 200 tempat duduk mula digunakan untuk perkhidmatan harian tahun lalu selain 2 unit rel bas bagi laluan Tanjung Aru Beaufort. Pelantikan Menteri Pertahanan Dato' Seri Syamuddin Tun Hussein sebagai Menteri dengan tugas-tugas khas di Jabatan Perdana Menteri adalah lantikan yang tepat yang dibuat oleh Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak. Demikian dinyatakan Ahli Parlimen Sepitang Dato' Haji Sapawi Haji Ahmad yang juga Expo Penerangan Negeri Sabah ketika diminta mengulas pelantikan berkenaan.
Tindakan itu tepat karena PM dapat menjangkau kelebihan-kelebihan pemimpin dalam barisan kepimpinannya dalam special task force. Karena saya dapat melihat Hishamuddin ini seorang pemimpin yang mempunyai masa depan yang cerah, terutama sekali hubungan luar dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Seperti mana kalau kita lihat di Saudi, Bahrain dan juga beberapa negara yang lain, terutama sekali dalam aspek hubungan yang boleh membawa kepada pembangunan dan pelaburan. Katanya lagi, portfolio Datuk Seri Hishamuddin sebagai Menteri Pertahanan juga memberi lebih keyakinan negara-negara luar untuk meningkatkan hubungan dengan Malaysia. Ini sekaligus mempermudahkan Malaysia melaksanakan pelbagai program pembangunan ekonomi dengan lebih strategik. Pelantikan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein sebagai Menteri dengan tugas-tugas khas di Jabatan Perdana Menteri tidak seharusnya dipolitikkan. Demikian tegas Timbalan Kerja Raya Datuk Rosnah Haji Abdul Rashid Shirlin. Menurut Datuk Rosnah, pelantikan Datuk Seri Hishamuddin seharusnya dilihat sebagai satu langkah positif di peringkat kepimpinan dalam usaha mengeratkan lagi hubungan Malaysia dengan negara luar. Beliau juga yakin tanggungjawab baharu ini membolehkan Datuk Seri Hishamuddin melaksanakan tugas-tugas di luar Kementerian Pertahanan sekaligus merancangkan lagi pengurusan hal ehwal pentadbiran dan ekonomi negara. Kita perlu melihat pelantikan ini secara positif dalam ruang lingkup yang lebih besar. Kerana hasil daripada pelantikan ini kita dapat melihat usaha berterusan daripada pihak kepimpinan kita melalui Datuk Seri Hisham bagi menjana hubungan yang baik, bagi menjana orang kata lebih banyak sumbangan ekonomi negara-negara tersebut kepada negara kita. Datuk Rosnah ditemui media selepas merasmikan program Jalinan Ukhuwah, Pemimpin Bersama Rakyat, Anjuran Bersama Parlimen Papar dan Brigad Sabah Pasukan Gerakan Am di Kinarut Papar. Program Jalinan Ukhuwah ini antara lain bertujuan memberi peluang kepada pemimpin dan rakyat untuk duduk bersama dalam melaksanakan pelbagai program bermanfaat selain meningkatkan lagi hubungan antara pemimpin dan rakyat. Ia juga merupakan pendekatan terbaik bagi membolehkan pemimpin mengetahui permasalahan dihadapi, seterusnya mencari jalan penyelesaian demi manfaat rakyat keseluruhannya. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Hari ini Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mempunyai jadual yang ketat dalam rangka lawatan kerja ke Sabah. Pada pukul 9 pagi ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid akan mengadakan program ziarah kasih di Kampung Labuan Senang Semporna. Selepas itu, beliau akan merasmikan Akademi Pengajian Al-Quran Semporna dan seterusnya akan merasmikan Pejabat UMNO Bahagian Semporna. Pada sebelah petang pula, Timbalan Perdana Menteri akan mengadakan perjumpaan bersama anggota Polis Kinabatangan dan selepas itu akan melancarkan unit seranta Felkra Berhad serta pelancaran jentera pilihan raya Parlimen Kinabatangan. Sementara itu, jam 9 pagi ini, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin akan merasmikan program sepakat Tebongan 2017 di Kampung Tebongan Putatan dekat Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Silakan.